الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita sambung kajian kita, kitab Munyatul Musalli. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, barang yang hasil dengannya berjemaah, yakni apa yang kita dapat hasil kalau kita berjemaah, yakni solat berjemaah. Masih lagi tajuk solat berjemaah lah. Apakah hasil yang kita dapat kalau kita solat berjemaah tu? Apa yang hasil yang kita dapat? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu benda tu bukannya main-main, pasti ada manfaat dia. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan kita supaya menunaikan solat berjemaah, pasti ada hasilnya, pasti ada manfaatnya. Maka kat sini dinyatakan, dan hasillah jamaah. Jadi solat berjemaah itu imam dan satu makmum. Jadi paling-paling kurang solat berjemaah tu ialah apa dia? Satu imam, satu makmum. Itu dipanggil solat berjemaah dah. Paling kurang 2 orang. Kan seorang tak ada lagi. 2 orang dan ke atas. Jadi imam satu, makmum satu. Tu dah panggil solat berjemaah. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gundiknya hamba lah, atau khadamnya ataupun khadam dia, jadi tak kisahlah siapa yang ikut dekat belakang dia, dia jadi imam, ikut dekat belakang dia anak dia ke, gundik dia ke, yakni hamba dia ke, ataupun khadam dia ke, pembantu dia ke, ataupun isteri dia ke, ataupun anak, tak kisahlah belakang dia, tu dinyatakan lelaki. Kalau perempuan, dia tak boleh ada lelaki belakang dia. Contoh mak jadi imam, anak lelaki jadi makmum, tak boleh. Perempuan dengan perempuan saja. Jadi taraf perempuan apa dia? Dia tak boleh imamkan kepada lelaki. Tu nanti ada bahas belakang dia. Tu paling kurang pun seorang, imam satu, makmum satu. Dan tiap-tiap banyak berjemaah. Jadi bilanganlah orang. Tiap-tiap berjemaah banyak fadilat dan banyak pahalanya. Jadi kalau banyak orang, lagi banyak fadilatnya, kelebihan dia, dan banyak pahalanya. Digandakan 27. Kalilah 10 orang, kalilah 20 orang, kalilah 30 orang, ikut berapa ramai datang. Berjemaah saja sekali ganda. Pahala dia 27. Lepas tu berapa orang pula? Kali lagi. Bahkan kalau diceritakan ada orang terdahulu, dia terlepas daripada solat berjemaah. Tak sempat berjemaah. Jadi dia ni tak tinggal solat jemaah. Satu hari tu dia terlepas solat jemaah. Ni cerita umat terdahulu lah, orang terdahulu, zaman-zaman apa, tabi'in dulu. Dia tertinggal solat berjemaah, bukan tinggal solat, tertinggal solat berjemaah, lewat. Waktu tu apa? Waktu tu ada tamu datang rumah dia. Jadi tamu datang, dia layan lah. Dia layan tamu tu. Lepas tu pula
pergi masjid. Pergi masjid ni dah habis solat berjemaah. Pergi habis ni habis solat berjemaah. Pergi masjid tu habis solat jemaah. Jadi dia tidak sempat solat berjemaah. Maka dia sangat sedih lah. Jadi dia apa? Dia ingat solat berjemaah 27. Jadi dia sembahyang isyak tu 27 kali. Nak bagi sama apa dia? Nak bagi sama solat berjemaah. Tak apalah. Kemudian apabila dia solat malam tu, mimpi dia naik kuda. Dia mimpi naik kuda. Bila naik kuda, adalah satu gerombolan kuda duduk belakang. Dia nak kejar kuda tu dah habis dah. Dah habis power dah. Zaman dulu lah, kalau zaman sekarang ni dia naik motor sagar. Yang depan dia tu semua kereta Mercedes. Motor sagar pula 1.3, yang tu semua 2.5, 3.0 ke atas. Jadi dia tekan habis minyak pun tak boleh nak ni. Dah sampai kat ujung pun habis. Sampai kat ujung terlepas. Sampai kat ujung terlepas. Lepas tu adalah seorang daripada tu bagi tahu, kamu buat cara mana pun sampai menginayakan kuda tu pun tetap juga tidak boleh bersama dengan kami. Sebab kamu tidak solat berjemaah, kamu solat seorang diri. Itu nisbah. Abuk bangun. Jadi apa dia? Walaupun dia buat sendiri, dia sembahyang isyak itu 27 kali ganda. 27 kali. Sebab apa? Nak samain dengan solat jemaah, itu pun tak sama. Habis tekan dah. Walaupun kalau dia buat sampai esok subuh pun, solat apa? Solat isyak tu dia buat untuk nak samakan satu fardu dengan solat jemaah, tak sampai juga. Dah habis rank dah habis apa? Dah habis power dah. 1/3 tekan sampai rapat minyak, tak boleh lawan dengan Mercedes depan tu. Contoh. Jadi nak kata apa? Nak kata tidak samanya orang yang solat berjemaah itu dengan solat persendirian. Walaupun dia buat tu nak beri sama, tak dapat juga. Itu di antara salah satunya. Nak kata apa? Pahala tu tak sama. Jadi dinyatakan kat sini banyak fadilat dan banyak pahalanya. Pahala solat berjemaah. Walaupun nak dapat paling sikit solat berjemaah itu dengan paling banyak solat seorang diri itu tak lepas, tak boleh sama. Maknanya apa? Maknanya kalau kita buat cara mana pun solat seorang diri itu punya banyak, tak boleh nak tanding pahala paling sikit solat jemaah, tak boleh. Itu satu. Lepas tu pula apa dia? Kalau orang solat jemaah itu tak khusyuk, orang sembahyang seorang diri itu khusyuk, lebih baik dia sembahyang solat jemaah lagi. Sebab apa? Sebab fadilatnya tinggi. Walaupun tak khusyuk. Sembahyang seorang diri khusyuk. Tapi kalau sembahyang berjemaah tak khusyuk. Tak khusyuk lah duduk melayang kata. Tambah pula apa dia? Dia tak sukalah dekat imam tu lah, macam-macam lah. Dia tak suka orang tu, tak suka orang ni, apa semua. Dia tak khusyuk sembahyang, tak khusyuk. Tak khusyuk sembahyang berjemaah tu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri khusyuk. Nak kata apa? Nak kata fadilat berjemaah tu. Kemudian kerana diri pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia sembahyang dengan dia, dan bertambah labanya. Bertambah apa? Bertambah untung. Lagi banyak lagi untung. Lagi banyak lagi untung. Kita ni apa dia? Nak buat ibadah lain pun tak badan dah. Tak larat, tak ni. Bolehlah buat puasa sunat sikit-sikit, tahajud sikit-sikit, tu sikit-sikit. Tapi kalau kita boleh istiqamah dengan solat berjemaah itu, masya-Allah tabarakallah, dah tak boleh nak kata apa dah. Padan dengan tu saja. Sebab apa dia istiqamah, yakni lebih dahsyat daripada 1000 karamah. Istiqamah tu. Jadi kalau orang boleh istiqamah solat berjemaah, susah juga nak istiqamah solat jemaah. Bukan benda senang juga. Tapi kalau orang yang boleh istiqamah, dia buat apa dia? Dia padan solat jemaah aja. Datang masjid solat jemaah, padan tu je. Kalau dia buat ibadah lain, itu lebih lagi lah. Kalau dia padan solat jemaah tu, masya-Allah, tak ada nak kata apa dah. Dah fadilat dia tinggi dah. Makam dia, tahap dia tu dah lebih daripada orang biasa dah. Apa dia? Istiqamah untuk solat jemaah. Lebih daripada orang lain dah. Kemudian
istimewa jika adalah imam itu orang yang soleh dan ahli khair dan soleh. Jadi kita solat Jumaat, lepas tu pula imam kita tu orang yang soleh. Apa maksudkan soleh? Orang soleh, orang alim, tu satu benda lain. Orang alim dia berilmu. Orang soleh dia kelakuan baik. Jadi beza tu. Kalau dapat orang soleh dengan orang alim tu lebih bagus. Tapi memadailah kalau dapat orang yang soleh pun memadai. Apa? Satu keistimewaan orang yang solat Jumaat. Jadi apa? Imam yang soleh. Apa maksud imam yang soleh? Ialah imam itu laku benda baik. Kita tengok orang tu baguslah imam tu. Tak ada nak mengata ke orang, tak ada nak caci maki orang. Orang baik. Orang berilmu. Ramai juga orang berilmu tapi perangai tak elok pun ramai juga. Orang yang alim ilmu tu alim ni tapi perangai tak elok, kadang tak soleh pun. Tapi orang soleh tu walaupun dia tak ada ilmu, tapi bolehlah kalau nak jadi imam tu, cukup rukun-rukun dan sebagainya, dia tahu sikit sebanyak tu, padanlah dengan dia, sembahyang belakang dia. Daripada sembahyang orang yang alim tapi tak soleh. Tapi tak adalah sampai macam tu. Tapi nak kata apa? Nak kata istimewanya kalau kita bermakmum kan, kita jadi makmum kepada orang yang baik-baik. Senang cerita. Tak kisahlah dia tu apa. Tak adalah nampak selalu buat dosa besar ke, orang jahat ke. Jadi kalau boleh jadi imam tu apa dia? Orang yang baik. Itu istimewa dia. Sebab dia buat jahat tu dia dengan Tuhan. Jadi imam sah. Imam seorang apa? Pencuri lah, perompak lah, sah tak? Kalau hukum fiqh sah lah. Tapi dia buat jahat tu dia dengan Tuhan. Lainlah kalau dia syirik, syirik tak sah lah. Tapi selagi mana tak syirik, dia buat apa? Dia buat walaupun dia fasik. Apa orang fasik yang selalu melakukan dosa, jadi imam sah tak? Sah. Jadi dia buat jahat tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Lainlah kalau buat benda yang dilaknat, itu tak sah. Apa dia? Seperti minum arak, tak sah. Orang minum arak jadi imam, tak sah. Sebab apa? Itu benda yang dilaknat. Tapi dia duduk suka kata ke orang, duduk suka marah orang apa semua, jadi imam, sah je. Maksudnya itu. Tapi kalau boleh kita pilihlah apa? Yang jadi imam kita tu orang yang soleh. Kemudian kelebihan berjalan kepada solat berjemaah. Jadi solat berjemaah ni tambah lebih kita apa kepada masjid, kepada surau ni. Jadi kita nak pergi ke sana, perjalanan kita ke sana ialah apa dia? Adalah satu kelebihan. Tak kisahlah kita naik kereta, naik motor ke, naik apa ke, yang penting daripada gerak satu tempat ke satu tempat. Jadi dalam ni menyatakan tiap langkah tu dikira. Tapi macam mana ustaz? Saya naik kereta, saya naik kapal terbang. Jadi naik kereta ke, naik kapal terbang ke, naik apa ke, jadi dia kira juga tapak tu. Berapa langkah daripada rumah kita ke sini? Contoh 2000 langkah. Walaupun naik kereta, naik selangkah kereta, lepas tu turun selangkah lagi. Padahal kalau kita jalan tu 2000 tapak kaki, 2000 langkah, dikira 2000 juga. Samalah orang mengerjakan haji dan umrah itu, perjalanan mereka itu. Dulu tak apalah, orang duk kena jalan kaki, naik unta apa semua, dikira langkah. Berapa ribu langkah nak sampai kat Mekah. Sekarang ni naik kapal terbang. Naik kapal terbang pun dikira langkah. 1,000,000 langkah. Walaupun naik kapal terbang, terus sampai. Kira juga 1,000,000 langkah. Yang tu tak ada masalah. Ataupun orang duk junjung, ataupun naik kursi roda apa semua, itu pun semua apa? Dikira langkah. Jadi nak cerita apa? Nak cerita kelebihan mereka menunaikan solat berjemaah, berjalan kepadanya, kepada solat berjemaah tu. Jadi ada kelebihan. Dan lagi disebut pada
Bismillah. Dan lagi disebut pada beberapa hadis bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya, yakni pada nak menunaikan solat Jumaat, pada hamba yang nak solat Jumaat ni, berjalan menuntut jamaah, pahala yang amat besar, iaitu disurat 10 kebajikan. Apa disurat? Yakni ditulis, dikira 10 kebajikan ke satu langkah. Satu langkah 10. Kira apa? Pahala lah. Satu langkah 10. Dan dihapuskan 10 kejahatan, yakni dosa-dosa kecil lah. Sebab dosa-dosa besar tak terhapus dengan cara kita buat benda-benda sunat. Yakni terhapus dengan dosa besar ialah taubat, tu tak jalan lain lah. Tapi yang dinyatakan dosa-dosa kecil, ikutlah kita duk buang sampah ke apa ke, dosa-dosa kecil tu. Jadi sekali kita langkah, satu kita langkah, pahala dapat padam. Contoh, kita punya dosa banyak ni, berderet sebagai contoh, ada 1000 dosa contoh. Sini pahala tak ada lagi. Lepas tu sekali tapak selangkah, ditulis pahala 1, sini padam 1. Lepas tu jalan lagi, sini 1 padam 1, sini 1 padam 1, sini 1 padam 1, sini 1 padam 1. Sampailah ke masjid ataupun tempat kita solat berjemaah. Pergi, balik pun sama juga. Kita keluar daripada masjid, selangkah, ni tambah 1 tolak 1, tambah 1 tolak 1, tambah 1 tolak 1, tambah 1 tolak 1. Kalau buat 20 tahun, 30 tahun, dengan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengharapkan keampunan, insya-Allah mudah kita urusan kita. Sebab tu apa dia? Kelebihan solat berjemaah. Jalan saja pun kena kira. Solat tentulah, nak jalan pun kira. Jadi dia nak hapus dosa tu ialah langkah kaki ataupun perjalanan pergi solat jemaah. Hapus dosa. Jadi kita ni nak hapus dosa dengan cara kita istighfar, dengan cara kita baca Quran, apa semua. Jalan kaki saja untuk nak solat berjemaah itu pun termasuk daripada Allah Ta'ala hapus dosa dengan setiap langkah kita. Saya tak langkah, saya naik kereta, sama juga ke langkah juga. Itu kelebihan berjalan. Lepas tu pula kelebihan menunggu bersolat. Tu berjalan, ni pula tunggu solat, tunggu waktu. Tadi dah jalan dah, ni tunggu waktu pula. Dan yang menanti sembahyang, yakni tunggulah. Tunggu waktu. Dah datang dah. Lepas tu tunggu waktu. Sama ada dia iktikaf ataupun duduk tempat dia tu nak tunggu waktu. Kemudian daripada sembahyang itu, setengah daripada yang mendampingkan dirinya kepada Allah, umpama ia sembahyang maghrib, kemudian ia duduk menanti sembahyang isyak, dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang. Nak kata pahala besar sangat, sebesar-besar pahala, di antara pahala yang besar. Apa dia? Apabila kita solat berjemaah maghrib sebagai contoh, kita nak menanti isyak, solat isyak, tak balik rumah, kita duduk dalam tu, dengar kuliah ke, baca Quran ke, duduk saja. Tapi niat iktikaf, duduk saja. Dengan duduk iktikaf tu kalau masjid lah. Kalau surau nak iktikaf macam mana? Jadi kalau kat surau apa? Memang kita niat nak tunggu apa? Nak tunggu solat seterusnya. Kalau dalam masjid boleh iktikaf. Kalau bukan masjid, nak iktikaf macam mana? Jadi kalau bukan masjid, surau, contoh surau, kuliah pun tak ada. Tapi kalau kita duduk saja dengan niat kita nak tunggu masuk waktu tu, Allah Subhanahu Wa Taala kira kita sembahyang. Nampak? Pahala besar ada orang yang menunggu solat. Jadi kalau kita tak ada apa, pergi maghrib. Kalau ada kuliah, dengar kuliah pula ilmu, majlis ilmu, satu pahala dah. Walaupun tidur.
Duduk dalam kuliah tidur. Nak macam mana? Letih kerja. Kita pun tak nak kata apa. Siang duk kerja, buat rumah, buat tu apa semua. Malam, maghrib pergi. Bila pergi pula dengar kuliah. Dengar sikit-sikit. 5 minit awal, apa dia? Tidur. Lepas tu tiba, Wallahu'alam. Dah habis dah. Apa, letih sangat. Tak ada masalah. Jadi, dia termasuk dalam majlis ilmu. Tapi walaupun kita duduk dekat situ, kita niat untuk nak tunggu apa? Nak tunggu waktu isyak, dapat pahala seperti mana Allah Ta'ala bagi seorang itu pahala sembahyang. Tunggunya nak masuk isyak. Dengar kuliah. Kita duduk i'tikaf. Jadi kita jaga badan kita. Kalau nak tertidur pun duduk. Tidur duduk. Bagi apa? Papan punggung tu duduk sama. Punggung kita sama. Jangan sengit sebelah. Memang jadi batal teruslah. Keluar ke tak keluar ke? Tu hukum fiqh. Jadi nak duduk sila. Duduk macam ni, tidur. Tongkat tu. Jadi duduk dalam keadaan berwuduk. Terjaga tak ada masalah. Tak batal. Tapi jari kita baring duk mengiring apa semua, yang tu kena ambil wuduk lah. Yang tu tak kira lah. Yang dikira sini apa dia? Seolah-olah kita menanti waktu sembahyang itu dengan keadaan kita berwuduk. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala dikira-kirakan seorang itu yang menanti waktu solat itu seperti orang yang sembahyang. Tu kelebihan mereka yang menunggu. Apa dia? Waktu solat. Sebab tu alhamdulillah lah. Masjid-masjid surau-surau bila waktu maghrib tu ada kuliah apa semua, jadi orang pun ikut, jadi dapat pahala banyak kat situ. Dengan dia datang lagi. Lepas tu pula dia tunggu lagi. Lepas tu pula dia solat berjemaah lagi. Dengar kuliah lagi. Jadi masya-Allah tabarakallah, cuma pahala tu tak nampak je. Kalau nampak tak tahu nak kata apa, tak balik rumah terus. Seolah macam tu. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang, ini yang kata ni. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang, sentiasa malaikat minta ampunkan dia baginya. Bagi siapa? Orang yang solat berjemaah tu. Dan doakan dia hingga berhadas. Jadi dia duduk kat situ. Jadi kalau kita nak tunggu pun dengan keadaan kita berwuduk lah. Duduk kat tempat sembahyang. Jadi lepas sembahyang tu duduk lah. Duduk. Nak tunggu solat yang seterusnya. Ataupun kita i'tikaf. Kalau bukan masjid pun, duduk. Tunggu. Duduk je. Malaikat akan mendoakan orang itu meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata apa? Nak kata besarnya pahala dia. Malaikat pun sampai minta ampun baginya. Kita nak minta ampun, kita lah nak minta ampun dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi Allah Taala layan. Cara kita lah. Kalau kita ni belum tentu lagi Allah Taala layan. Tapi malaikat tolong minta ampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita tu, apa dia? Kabel besar. Jadi kita apa? Nak guna kabel malaikat. Malaikat tolong minta ampun, ya Allah ampunlah si fulan ni. Sebab apa? Sebab dia tunggu untuk apa? Untuk nak melakukan solat berjemaah. Sama juga dalam hadis menyatakan bahawasanya pada nanti hari kiamat manusia akan minta pertolongan kepada nabi-nabi untuk dipercepatkan perhitungan. Jadi manusia ni apa? Manusia mintalah semua pakat minta apa? Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami supaya Allah suruh cepatkan kiamat ni. Suruh cepatkan apa? Yaumul hisab ni. Dah bangkit manusia minta Nabi Adam untuk apa? Untuk Allah Taala apa dia? Cepatkan timbangan. Orang tak larat dah. Yang berzina dulu kat atas dunia, dia bangkit dengan cara orang zina dia. Yang makan benda haram, dibangkitkan cara makan benda haram dia. Yang apa? Yang berjudi, yang minum arak, dibangkitkan cara minum arak dia. Kepala ke atas, kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada yang terburai perut, ada yang macam-macam lah. Tu boleh tengoklah dalam apa? Dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar. Seksa orang yang melakukan, selagi mana dia tak taubat, dia mati dalam keadaan tidak taubat, maka dia bangkitkan dengan dosa dia. Jadi umat ketiga tu minta kepada Allah, minta kepada nabi-nabi supaya Allah Taala nak cepat. Sebab apa? Sebab kita tak kena layan. Kita nak minta, Allah Taala tak layan. Jadi semua minta dekat Nabi Adam. Nabi Adam kata tak, dia pun tak terdaya.
Nabi Idris sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah apa dia, barulah apa dia Nabi minta dan dipercepatkan syafaat. Jadi nabi-nabi lain tak ada syafaat. Tak memberi syafaat. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya kita ni kalau nak minta sesuatu tu apa dia? Kena guna kabel. Tak, kita ni orang tak nak layan tak? Kita tengok dulu. Tapi apabila di antaranya kita duduk untuk nak menegurkan solat berjemaah, malaikat apa? Malaikat minta kepada Allah Ta'ala terus. Ya Allah, ampunkan dosa ni, ampunkan dosa ni. Kalau kita berpuluh-puluh tahun solat berjemaah apa, padahallah jadi orang yang soleh. Orang yang datang solat berjemaah tu istiqamah solat berjemaah tu, insya-Allah mereka tu apa dia termasuk daripada orang-orang yang soleh. Sebab apa? Padahallah tiap-tiap waktu tu apabila dia solat berjemaah pasti dia akan menunggu. Di antaranya dan apabila dia solat berjemaah tu lepas maghrib ke isyak tu pastilah dia menunggu nak solat dan sebagainya. Waktu dia duduk kat situlah malaikat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hapuskan mereka apa? Mereka itu untuk dosa-dosanya. Sebab itulah kita tengok sendirilah, kita tengok sendiri. Orang yang selalu datang masjid, orang yang selalu datang surau solat berjemaah, kalau dia tak ada, kita ni duk selalu datang apa? Duk selalu datang masjid, datang solat jemaah. Tiba-tiba ada seorang tu tak ada. Oh, pak cik ni rajin datang solat dulu, tiba-tiba dah meninggal dah. Ada kita rasa. Sebab apa? Sebab dia itu termasuk daripada orang yang soleh. Jadi orang soleh ni kita terasa. Kau nak pakcik tu pagi-pagi tengok jalan kaki pergi, dia ada terasa itu. Kalau orang ni, orang tak datang apa? Mati. Oh, mati dah orang tu. Tara tu lah. Tapi kalau orang yang rajin datang surau, rajin datang masjid, dia rajin solat jemaah, Allah Ta'ala angkat darjat sampai orang lain pun terasa. Oh, ni pakcik ni duduk selalu datang masjid ni, kita pergi ziarah ni, pergi ziarah kubur dia. Dia ada terasa macam tu. Kalau orang biasa, tara tu je lah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dia dan Allah Taala naikkan derajat. Sebab apa? Dia jadi bukan orang biasa. Orang yang melakukan solat berjemaah ni yang dan istiqamah solat berjemaah ni Allah Taala angkat derajat. Dia lebih sikit daripada orang lain. Kemudian tapi dengan syarat masa nak tunggu tu kena apa? Kena ada hadas apa? Kena ada wuduk lah. Kalau dia duduk dalam masjid tak ada wuduk, tak kira. Jadi malaikat nak doa tu ketika orang yang berhadas. Allah Subhanahu Wa Taala itu nak kira dia sembahyang walaupun dia tak sembahyang. Sebab apa? Dia menanti waktu solat tu. Kira dia sembahyang ketika mereka itu berhadas. Jadi kok mana pun masuk masjid tu ambil wuduk. Walaupun ikutlah nak buat kerja ke, nak zikir ke, nak duduk saja ke. Duduk saja pun dapat pahala. Tapi niat iktikaf kalau kat masjid tu, lepas tu pula ni nak tunggu. Duduk saja, duduk sana tiang, duduk saja. Duduk tak ada apa. Dia orang datang tengok satu. Tengok satu. Duduk tunggu. Tengok sana, duduk sini. Tidur. Tapi duduk dalam keadaan apa? Papa punggung tu samalah. Tidur. Sekejap lagi tiba-tiba azan. Itu pun termasuk juga apa? Kita menanti-nanti waktu solat. Kemudian fadilat saf. Bila sembahyang jemaah ni mesti ada saf. Yang ni kita ambil apa? Kita ambil padu sikit. Kita dengar elok-elok sikit. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-citakan dia. Duduk ia pada saf awal. Jadi kalau kita nak bab saf ni panjang sikitlah cerita, tapi kita cerita ringkas lah. Dia sebab apa ada saf? Sebab sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat paling kurang pun ada saf. Tara mana dia antara beza imam dengan makmum tu paling kurang 2 orang tu, tara mana? Saf tu macam mana? Yakni kalau sembahyang 2 orang, laki sama laki lah. Ni tumit, ni contoh tumit. Tumit kaki sebab dia kira belakang sekali, belakang tumit. Jadi tumit imam dengan tumit makmum sikit je. Lari sikit. Contoh setengah makmum tu apa? Dia tumit tapi kaki dia panjang. Contohlah ni tumit, ni kaki dia panjang. Jadi bila sembahyang dengan imam, dia tumit makmum ni kena belakang sikit.
Walaupun kaki makmum tu panjang daripada imam, sebagai contoh. Tak tahulah tiba-tiba kaki dia panjang. Dia tumit dia kena belakang daripada imam. Belakang sikit je tumit. Dia kira macam tu. Paling kurang. Tapi kalau kita paling kurang pun setapak lah kita ni. Tu paling kurang. Belah kanan. Lepas tu kalau 2 orang, start 2 orang itu ialah apa dia? Jadi dia belakang imam terus. Jadi 2 orang, imam depan. Lepas tu kalau ramai sangat, nak cukup satu saf, kena penuhkan belah kanan. Jadi apa kalau sembahyang 2 orang, jadi kalau orang lain datang kena penuh belah kanan sampai ni ujung belah kanan. Lepas tu baru belah kiri pula. Ni nak afdal, nak dapat pahala saf lah. Lepas tu pula habis saf pertama. Jadi saf yang kedua, kalau tempat sembahyang tu tak besar, macam ni tak besar lah. Jadi kalau saf yang kedua, saf berikutnya, kalau boleh jangan buat saf tengah, kena rapat juga dinding. Jadi sebab apa? Sebab dikira daripada sebelah kanan. Kalau tak, belah kanan tak dapat pahala saf. Ni nak cerita untuk dapat pahala saf, bukan tak sah. Sah tak sah tu cerita lain. Ni nak dapat fadilat saf. Kalau masjid tu tak besar, macam ni, jadi tak apa, yang pertama ni dah penuh sampai ujung. Yang kedua, yang ketiga, jangan kalau boleh dekat tengah. Sah tak dekat tengah? Sah. Tapi tak dapatlah fadilat apa? Fadilat solat berjemaah, fadilat saf. Fadilat solat berjemaah dapat, tapi fadilat saf tak dapat. Sebab fadilat saf ke suku pula. Solat jemaah ni dia pahala dia banyak, cabang sana cabang sini. Di antara salah satu saf. Jadi kalau yang kedua, kalau boleh, yang kedua tu orang pertama tu jangan duduk tengah, duduk sana. Jadi orang pakai ikut. Sebab kalau nanti kalau buat saf tengah, semua pakai duduk tengah. Jadi pelik pula seorang duduk sana, lepas tu tengah. Sebab dia tak ada masalah. Sebab kalau dalam masjid, jarak imam dengan makmum ni, cerita dalam masjid, jarak imam dengan makmum ni apa dia? 300 hasta. Selagi mana nama dia masjid. Ada lain, surau, madrasah, ataupun apa, dewan ke apa ke, yang tu hukum lain. Kalau hukum masjid, paling jauh imam dengan makmum tu boleh sampai 300 hasta. Tu hukum masjid. Macam kalau sembahyang kat Masjidil Haram, tiba-tiba imam sudah tu duduk depan Kaabah. Tak apa, dia ada payung. Tengah tu panas. Start makmum yang pertama tu kat mana? Dekat yang bawah ada bumbung tu. Jauh. Tapi sah juga. Sebab apa? Sebab dalam masjid. Dalam masjid, tu tak ada masalah. Nanti kita akan bahas hukum dalam masjid tu. Tapi nak cerita apa? Nak cerita saf. Jadi kalau yang pertama tu, kalau setakat sembahyang 2-3 orang tu, imam depan, lepas tu makmum 2-3 orang belakang. Macam tu samalah, duduk tengah-tengah. Tapi bila datang satu, tambah belah sana. Datang satu, tambah belah sini sampai ujung. Bila dah ujung pula, barulah tambah belah kiri. Penuh. Dah habis belah sana, kena ujung ni. Kalau masjid tu tak besar. Tiba-tiba masjid tu besar macam masjid negara, macam masjid Shah Alam tu. Saf tamu ujung sana tu. Jadi pelik lah. Yang tu tak ada masalah kalau tengah. Ni nak cerita apa? Macam ni tak luas mana. Jadi kalau dah habis sana, terus hujung sana. Jadi yang peranan tu, orang yang saf kedua tu, kalau dia pertama tu, dia penuhkan sini. Sebab kalau duduk tengah, pakat duduk tengah semua. Sah tapi pahala apa? Pahala saf tu tak ada. Dan memenuhkan dia, yakni memenuhkan saf, dan meratakan saf, kerana besar fadilatnya. Memenuhkan, meratakan. Makna kata apa? Walaupun dekat depan ni ada lagi seorang boleh masuk. Dia macam gang-gang, ada seorang boleh masuk. Jika tak ada mudarat apalah. Kalau mudarat tu cerita lain. Ni tak ada mudarat apa. Tiba-tiba tu kapet tu rosak ke, ada berlubang ke, yang tu cerita lain lah. Tiba-tiba yang macam biasa, tapi apa dia, tengah-tengah tu ada ruang sikit, orang boleh masuk.
maka daripada yang tengah boleh masuk tu, start daripada situ sampai saf belakang tu semua tak dapat fadilat saf. Sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat saf untuk dapat fadilat pahala saf. Jadi tu untuk lelaki lah. Yang perempuan tu dia kena asing daripada lelaki. Yang tu kira lain pula. Sama juga perempuan pun, bila saf perempuan tu pun dia pun sama juga. Ikut macam tu. Bukannya dia kena rapat sama dengan lelaki. Tidak. Tu panjang cerita dia. Jadi kalau seorang tu tak meratakan, tak memenuhi saf, jadi saf dia panjang, tiba-tiba ada renggang sikit. Renggang tu seorang boleh masuk. Kalau ada 11 saf belakang, semua 11 saf belakang tak dapat fadilat. Sebab tu imam pun disunatkan apa dia? Yang kata rapatkan saf apa semua. Sebab apa? Nak bagi makmum tu penuhkan saf tu, supaya bila penuh tu belakang pun dapat fadilat sampai dekat pintu belakang tu. Ada kata kalau kita sembahyang Jumaat sampai kat luar banyak saf, tapi dekat depan sekali tu ada seorang tak nak masuk. Jadi start daripada situ sampai belakang semua tak dapat fadilat saf. Padahal orang belakang pun tak tahu depan kosong ke apa ke, yang orang belakang tak nak masuk. Jadi kalau sebelum nak sembahyang tu pastikan saf penuh. Jadi kalau kita dia ibadah, kalau benda lain disunatkan dahulu kepada orang lain. Tapi ibadah apa dia? Kena penting di sendiri. Ada beza tu. Kalau kita ada makanan apa semua, kalau boleh kita bagi orang makan dulu apa semua. Tapi kalau untuk ibadah, kita kena penting di sendiri. Baik ibadah kena penting di sendiri. Tengok ada kosong kita masuk terus, tak payah pergi orang. Yang tu bab ibadah. Orang tak nak pergi ke apa ke, kita berebut terus. Jadi kalau untuk naik ibadah, kita apa? Kita jadi orang yang paling kuat berebut. Sama juga nak dapatkan saf, penuhkan saf apa semua tu. Kalau ibadah, kita kena penting di sendiri. Nak buat ibadah kena penting di sendiri. Nak belajar duduk tempat yang depan, nak sembahyang nak saf yang depan. Tak ada nak fikir orang, nak dahulu masuk yang depan. Tak payah fikir. Terus masuk. Sebab apa? Sebab dia ibadah. Ingat, kita kena penting diri sendiri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kena penting diri sendiri. Kalau nak buat ibadah tu, kita kena fikir selfish. Kena penting diri sendiri. Apa saja pun, biarlah orang lain pun, yang penting aku nak buat ibadah. Tu. Tapi kalau selain ibadah tu, apa dia? Kita fikir orang lain dulu. Bagi makanan, bagi bantuan. Kita makan kurang tak apa, yang penting orang lain dapat makanan. Sebagai contoh. Tapi kalau buat ibadah ni, kita ni lebih-lebih lagi soft. Kita apa? Kena penting di sini. Ada depan kosong, seolah-olah kita berebut. Sama juga, kita berebut pahala. Kita berebut untuk nak duduk soft depan. Nak duduk pengajian, nak duduk depan-depan. Apa saja benda ibadah tu, kita kena berebut. Ikutlah. Berebut dengan orang lain. Sama juga dengan soft. Berebut nak duduk apa? Soft yang pertama tu. Jadi seolah tu ada kita penting di sendiri. Datang awal apa semua tu, kena fikir macam tu. Jadi nak menyatakan bahawasanya kalau saf itu tidak merata, tidak memenuhkan dia, maka tak dapatlah fadilat saf. Tu je. Jadi ke belakang tak dapatlah. Kalau yang depan penuh, depan saya dapat apa? Dapat saf, belakang pula apa dia? Tengok bila kita duduk tengah, seolah-olah ni kosong. Ni kosong. Saf pertama dah penuh. Khalas, tak apa. Settle saf pertama. Saf yang kedua, dia buat kat tengah. Jadi bila dia duduk kat tengah, daripada awal saf tu sampai ke tengah tu kosong. Jadi tak dapat fadilat. Semayang sah tapi fadilat tak dapat lah. Sebab tu apa dia? Bila saf yang kedua tu, kita pakat semua rapat tepi. Kadang orang dah semayang tengah, kita nak duduk ujung pun jadi orang fikir kita pelik. Apa dia ni, orang semua semayang sini. Tapi kalau kita nak bahas pun payah juga orang kita. Kadang orang tak faham apa, dia ni nampak buat pelik-pelik seorang. Padahal pelik apa yang duduk tengah tu pelik. Duduk tengah-tengah. Kita je seorang duduk ujung tu. Ni tengah ni penuh. Tak apalah. Lepas tu kita seorang duduk ujung tu. Jadi apa? Jadi pelik.
Tapi kalau ikut fadilat, yang hujung tu dapat, yang ni tak dapat apa. Lepas ni kalau ada sahur 2 3 tu, kita dapat apa? Kita dapat hujung. InsyaAllah tadi tu sebab ni pun perbahasan panjang. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah semoga kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.